Right, kejap tunggu record sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk Pendidikan Kesihatan Reproduktif, Tabu atau Malu. Saya Nur Azidah binti Ramli selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum berbicara dengan lebih lanjut, ingin saya berterima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa menyertai webinar kita pada hari ini, sama ada melalui pautan Google Meet maupun di FB Live. Sepanjang webinar ini, jika hadirin terdapat persoalan yang ingin diajukan, bolehlah ajukan soalan di ruangan komen FB Live kita. Baiklah. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu apa kata kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama tersenyum manis di sebalik paparan skrin saya merupakan seorang doktor pakar sakit puan dari Prince Court Medical Center, Dr. Najiah binti Abdullah. Selamat datang doktor. Okey, terima kasih kerana jemput saya untuk perkongsian pada pagi ini. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kedua, cantik molek senyuman manis, Puan Nur Juwaina binti Mahathir, guru cemerlang dari Sekolah Kebahasaan Tasik Utara, Johor Bahru atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Ju. Hadirin yang dirahmati, sebelum kita mendengar ahli panel kita mengupas tajuk dengan lebih mendalam, mari kita tonton satu video hasil temu ramah bersama dengan masyarakat sekitar mengenai pendapat mereka tentang kesihatan reproduktif. Mari kita saksikan. Ya Allah, kenapa ni? Encik, okey encik. Apa ni? Encik, saya nak interview encik. Apakah encik tahu mengenai kesihatan reproduktif? Kesihatan reproduktif. Yang pastinya ada anak dan ada kesihatan dalaman. Kesihatan reproduktif, saya tak kahwin lagi. Kesihatan reproduktif pada pendapat saya dia lebih kepada masalah wanita. Kesihatan reproduktif ni maknanya kesuburan. Bagi saya, kesihatan reproduktif itu adalah memang melibatkan hal wanita. Kesihatan reproduktif ni kesihatan yang merangkumi sistem-sistem reproduktif manusia lah. Jadi ada lelaki dan perempuan. Apakah kesan jika kita tidak menjaga kesihatan reproduktif? Yang dalam lingkungan wanita tu seperti haid tidak teratur yang boleh menyebabkan fibroid, cyst dan juga masalah boleh menyebabkan kanser cervix dan sebagainya. Untuk dapatkan anak tu, anak yang sihat, anak yang elok dia punya fizikal dia. Itu pendapat saya lah, kesihatan reproduktif. Sering terjadi dekat wanita seperti yang saya tahu. Isu yang semakin meningkat dalam kalangan wanita yang berkaitan dengan produktif adalah seperti kanser cervix dan cyst. Dan antara contoh penyakit mengenai produktif yang saya dapati adalah HIV, AIDS, cyst dan sebagainya. Kalau kita tak jaga nanti akan mudarat untuk kita, nanti tak boleh anak. Betul tak? Betul cik, betul. Okey, Okey, lagi. Okey. Nampaknya jawapan yang diberikan adalah berbeza. Ada yang mengatakan bahawa kesihatan reproduktif adalah kebolehan untuk mendapatkan anak. Ada yang memberi pendapat bahawa kesihatan reproduktif adalah mengenai kesihatan organ pembiakan lelaki dan wanita. Mungkin kita boleh minta Dr. Najiah untuk kongsikan bersama kita apakah maksud atau definisi sebenar kesihatan reproduktif ini. Dipersilakan doktor. Terima kasih kepada Cik Moderator untuk menjawab persoalan ini. Setelah kita melihat kepada video ringkas yang disediakan sebentar tadi, kita dapat tahu bahawa tahap pengetahuan orang awam tentang kesihatan reproduktif itu sendiri. Okey, sebagai pengenalan sistem reproduktif ini adalah sama dengan sistem pembiakan, iaitu berfungsi untuk melahirkan zuriat dan meneruskan generasi yang seterusnya bagi hidupan. Namun, daripada sudut lain kesihatan reproduktif,
Ini bukan sahaja melibatkan tentang masalah proses dalaman, tetapi juga mengenai kesejahteraan fizikal, mental ataupun sosial serta yang berkaitan dengan proses dan juga fungsi sistem reproduktif itu sendiri. Jadi, kesihatan reproduktif ni juga amat bergantung kepada kesihatan individu dalam menjalani kehidupan. Namun, masalah kesihatan reproduktif ni bukan hanya kepada wanita. Kita betulkan sikit kerana ia ada juga melibatkan kepada masalah pembiakan lelaki. Kita tahu bahawa setiap jantina pun ada mempunyai organ yang khusus yang terlibat dalam sistem pembiakan. Seperti lelaki mempunyai testis, ductus dan juga kelenjar, manakala organ pembiakan wanita pula adalah seperti ovari dan juga uterus untuk menghasilkan gamet bagi persenyawaan. Okey, sistem reproduktif ni dia mula matang apabila mencapai umur akil balik dan perlu diketahui dengan lebih baik dalam kalangan remaja kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah kesihatan reproduktif. Okey. Satu yang saya hendak tekankan iaitu kesihatan reproduktif ni bukan berkaitan dengan sistem dalaman sahaja, tetapi mengenai fizikal seperti yang kita dapat lihat apabila remaja perempuan ataupun lelaki yang mencapai umur akil balik akan mengalami perubahan fizikal kepada tubuh badan mereka daripada tumbesaran payudara ataupun perubahan suara mereka. Itu daripada sudut fizikal. Akil balik ni mula mencapai umur 9 sehingga 16 tahun, tetapi sekiranya ibu bapa ataupun cikgu-cikgu perhatikan ada tidak berlaku perubahan, maka perlulah merujuk anak-anak mereka kepada doktor untuk pemeriksaan kesihatan. Okey, di samping tu daripada sudut mental, kita tengok sudut mental pula, kesihatan reproduktif ni amat berkaitan dengan cara fikiran, sama ada kita stres ataupun kita relax. Dua keadaan ini akan mempengaruhi kesihatan reproduktif dalaman kita. Sama ada bagi wanita akan berlaku kita haid yang teratur, tetapi apabila stres, mempunyai masalah yang tidak datang haid ataupun datang secara berlebihan. Manakala lelaki yang stres akan mengalami penurunan hormon testosteron yang mungkin akan menyebabkan gejala ketidaksuburan. Okey, itu daripada sudut mental. Dari sudut sosial pula, merujuk kepada masyarakat dan juga peranan-peranan individu yang terdekat seperti ibu bapa, keluarga yang boleh peranan mereka untuk mengelakkan berlakunya seks yang berisiko yang boleh menyebabkan penyakit jangkitan seperti kelamin ataupun dikenali sebagai STD iaitu Sexual Transmitted Disease seperti HIV, AIDS, sifilis dan sebagainya. Okey, itu bersedikit maksud tentang kesihatan reproduktif. Terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Najia atas penaran konsep yang cukup utuh lagi berisi. Yang kita dapat bahawa kesihatan reproduktif ni bukan semata-mata kebolehan untuk mendapatkan anak ataupun kesihatan organ-organ kesihatan reproduktif, tetapi sebenarnya lebih meluas. Okey, baiklah. Ini saya ajukan soalan kepada ahli panel kita yang kedua. Cikgu Jo, sebagai seorang guru yang kita kira sangat dekat dengan proses pembesaran anak-anak bangsa kita. Jadi sebenarnya wajarkah anak-anak diberikan pendedahan mengenai kesihatan reproduktif ini dan bagaimana cara untuk guru mengimplementasikan pendidikan ini di sekolah? Dipersilakan Cikgu Jo. Terima kasih kepada Cik Azidah, moderator cantik kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sedang hadiri yang dihormati. Ingin saya berkongsi mengenai pendidikan seksual. Pendidikan seksual merupakan kursus formal tentang pengajaran pembiakan atau sistem reproduktif yang diperkenalkan dalam sukatan kurikulum di sekolah. Ia bertujuan untuk mengetahui diri sendiri dari aspek seksual dan membolehkan seseorang itu memahami apa proses yang berlaku dalam dirinya sejak kecil. Menurut pandangan Islam pula, seksual dikenali sebagai nafsu syahwat yang mendorong hidup seseorang secara fitrah dan merupakan kekuatan naluri yang paling dominan. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Imran yang pada ayat 14. Okay. Di Malaysia, kita ketahui bahawa pendidikan seksual telah pun wujud di sekolah-sekolah melalui pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PIRS yang merentasi beberapa mata pelajaran termasuk pendidikan jasmani,
bahasa, sains, biologi, pendidikan Islam maupun pendidikan moral. Subjek pendidikan seksual yang diimplementasikan di sekolah dalam sukatan mata pelajaran tersebut sewajarnya diberikan penekanan khas terhadap pelajar. Hal ini kerana kesedaran mengenai kepentingan kesihatan reproduktif atau seksual haruslah bermula dari sekolah di mana berlakunya perkumpulan komuniti masyarakat. Antara kebaikan pendidikan kesihatan reproduktif ataupun pendidikan seksual di sekolah ialah pelajar boleh memahami dengan lebih tepat dan cara didikan yang betul mengenai pendidikan seksual terutamanya sistem reproduktif. Berlaku satu isu di mana terdapat remaja yang punya pengetahuan yang salah mengenai kitaran haid. So, bila kita adanya pendidikan seksual, dia orang akan lebih mengetahui dengan secara yang betul lah pendidikan dari segi kitaran haid tu macam mana. Sebabnya kalau dia orang belajar sendiri, maklumat tu salah. Maklumat tu pun datang daripada buku, majalah, filem dan sebagainya. Okey, seterusnya pendidikan seksual juga membantu ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka tentang pendidikan seksual. Maksudnya guru membantu sedikit-sedikit bapa di sekolah. Seterusnya, pelajar juga lebih berkeyakinan untuk membincangkan isu-isu seks dan mengadu masalah berkaitan dengan sistem reproduktif mereka dan berusaha mencari penyelesaian. Bukan hanya sekadar bercakap menggunakan bahasa lucah, tapi kita menggunakan term-term ataupun istilah-istilah yang betul mengenai pendidikan seksual. Maka dengan itu, institusi pendidikan sememangnya amat sesuai untuk melaksanakan pendidikan seks dari perspektif pembangunan manusia. Jika pendidikan seksual dapat dilaksanakan dengan bijaksana, ia boleh memberi sumbangan yang positif kepada matlamat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih kepada Cikgu Juwaina atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang sudah jelas lagi bersuluh bahawa sebenarnya pendidikan kesihatan reproduktif ini ataupun pendidikan seksual bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi adalah satu pendidikan yang perlu diberikan kepada anak-anak kita. Okey. Nampaknya kita menerima soalan dari sahabat Facebook kita. Soalannya berbunyi, "Hai doktor, saya ingin bertanya, jika kita memberi pendedahan yang terlalu awal mengenai pendidikan reproduktif ini, adakah ini bermaksud kita sebenarnya menggalakkan berlakunya hubungan luar nikah? Saya risau dengan anak saya." Ini daripada Siti Maimunah ya. Okey, kita boleh minta Dr. Najihah, mungkin doktor boleh ulas dengan lebih lanjut mengenai perkara ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Moderator kerana bacakan soalan. Okey, soalan yang cukup baik diajukan oleh Puan Siti Maimunah. Okey, pendapat saya tentang remaja masa kini yang semakin berani menunjukkan keterbukaan fahaman mereka mengenai seks menunjukkan semakin perlunya pendidikan seks tu diajarkan kepada mereka bermula dari awal. Jadi secara umum, pendidikan seks di sekolah bukan mengajar remaja untuk melakukan seks, tetapi faham lagi lebih kepada untuk memberi pendedahan pengetahuan awal kepada remaja supaya lebih bersedia dengan perkembangan sistem reproduktif mereka. Contohnya, pendedahan tentang pengetahuan kesihatan reproduktif sudah menjadi tabu kepada mereka untuk bertanya kepada golongan yang lebih dewasa seperti ibu bapa ataupun penjaga mereka. Jadi, sebabkan itu, mereka yang masih lagi naif dan dalam hal-hal keduniaan ni memerlukan tunjuk daripada orang yang lebih berpengetahuan. Jadi aspek yang paling penting adalah pendidikan, iaitu pengetahuan sebenar mengenai sesuatu isu yang mereka tidak tahu. Jadi tanpa pendidikan sudah pasti seseorang kanak-kanak itu tidak dapat menjadi modal insan yang baik. Okey, pendidikan asas seperti mata pelajaran di sekolah, tapi ada banyak lagi pendidikan lain yang sebenarnya perlu mereka pelajari. Maka pendidikan seks ini bukanlah untuk bertujuan mendedahkan mereka kepada perkara-perkara negatif seawal usia mereka, tetapi bertujuan supaya ibu bapa juga lebih bersikap terbuka dan membuka mata seluas-luasnya terhadap isu yang berlaku di sekitar mereka. Satu fakta sedih yang saya ingin kongsikan iaitu ada laporan daripada Amerika Syarikat Hak Asasi Manusia yang mengatakan
Malaysia ni mencatatkan sebanyak 28,000 lebih kes rogol yang berlaku dalam jangka masa 10 tahun yang lepas. Daripada jumlah ini saja dianggarkan 10 orang wanita dirogol setiap hari dan separuh daripadanya adalah remaja yang berumur di bawah 16 tahun. Okey, isu ni bukan isu picisan yang boleh ditolak tepi tetapi perlu dipandang dengan lebih serius. Setiap wanita ni yang terbabit dengan kes rogol akan mengalami kesan fizikal, mental dan juga spiritual. Dia bukan hanya hilang dalam sehari dua tetapi mungkin bertahun-tahun berlaku seumur hidup. Hanya selepas perbuatan yang memakan masa selama kurang lebih daripada 30 minit itu. Jadi perbincangan tentang isu yang berkaitan seks ni adalah sangat sensitif di Malaysia. Dia seolah-olah dilihat kotor seperti disebutkan. Contohnya membeli kondom untuk mengelakkan kehamilan di kedai. Tetapi apabila tentang pendidikan seksual, ia boleh anggap sebagai lebih menggalakkan seks. Sedangkan drama atau filem yang ditayangkan di televisyen pun kadang-kadang lebih menggalakkan remaja atau kanak-kanak ni terjebak dalam masalah sosial. Oleh itu, masyarakat perlu sedar bahawa pendidikan seks ni lebih luas daripada apa yang berlaku dalam bilik tidur seperti yang dikatakan oleh setengah pihak. Ia melibatkan emosi, fikiran, sosial dan juga spiritual. Di samping fizikal yang berlaku disebabkan perkembangan sistem kesihatan reproduktif mereka. Oleh itu, pendidikan seks yang komprehensif sangat diperlukan. Contohnya, apabila kanak-kanak ataupun remaja memahami seks hanya sekadar hubungan kelamin, mereka akan hilang rasa hormat pada orang lain dan juga tidak merasakan kepentingan untuk menjaga kehormatan serta harga diri masing-masing. Sedih kita dengar. Seolah-olah hubungan manusia ni hanya bersifat fizikal semata-mata. Jadi kes rogol dan penderaan seksual yang berlaku adalah kerana mereka gagal memahami topik ini dengan betul. Selain institusi juga terjejas disebabkan kefahaman yang kurang tentang pendidikan seksual. Jika pendidikan seksual ni diberikan terlalu bebas, banyak pula kes seks luar tabi'i yang mungkin berlaku kerana tiada batasan. Oleh itu, pendidikan seksual ni seharusnya diterapkan kepada kanak-kanak seawal usia mereka yang mungkin bagi mengelakkan gejala negatif seperti seks bebas, seks rambang, nak nikah ataupun yang lebih menakutkan salah satu seksual terhadap kanak-kanak. Okey, oleh itu adanya pengetahuan asas tentang reproduktif, pendidikan seks ini, kesejahteraan dan kesihatan reproduktif kanak-kanak ini dapat dikekalkan. Okey, menjawab persoalan daripada Puan Siti Maimunah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Penjelasan yang saya kira sangat membuka minda kita sebenarnya. Iaitu tujuan kita mendidik bukanlah untuk menggalakkan hubungan luar nikah itu. Tetapi sebenarnya sebagai langkah pencegahan untuk masalah yang lebih besar. Okey, Cikgu Ju. Saya teruja untuk bertanya pada cikgu. Iaitu siapakah yang memainkan peranan tertinggi dalam memberikan pendidikan terhadap ilmu ini kepada anak-anak? Guru atau ibu bapa? Terima kasih untuk soalan. Soalan tersebut memang sangat-sangat hangat di pasaran. Okey. Kebanyakan ibu bapa sering keliru bagaimana untuk bersikap terhadap anak. Ada yang menganggap anak-anak sebagai orang dewasa yang membentuk mini. Ingin saya kongsikan mengenai satu kisah di mana terdapat seorang anak yang berusia 7 tahun memegang payudara ibunya dengan penuh perasaan ingin tahu. Namun si ibu pula merasakan seolah-olah si anak tadi sedang memegang sambil menikmatinya kerana merasakan tarikan seksual bagaimana gaya seseorang lelaki dewasa terhadap perempuan. Tahukah anda apakah tindakan drastik yang dilakukan oleh ibu tersebut? Ya, betul. Ibu tersebut memarahi anak tersebut lalu menepis tangan anaknya sambil berkata, "Alung, kenapa buat macam ni? Tak sopan. Lain kali jangan buat lagi ya." Si anak tadi terpinga-pinga sebentar dengan bentakan ibunya kerana dia merasakan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Saya pasti sidang hadirin juga pasti pernah menghadapi dengan situasi sebegini kan, apabila menanyakan kepada seseorang yang lebih dewasa mengenai hal seksualiti. Malahan akan ada juga yang memberi respon, "Alah, dah besar nanti pandai-pandailah kamu belajar." Allahu Akbar. Bukankah sebaik-baik pendidik dan tempat mendidik adalah bermula dari rumah?
terutamanya berkaitan dengan fizikal anak kita. Mungkin sesetengah ibu bapa terlalu konservatif dan menganggap perkara berkaitan seksual adalah sesuatu yang tabu, bertentangan dengan norma masyarakat. Namun, sudah tiba masanya ibu bapa melihatnya sebagai tanggungjawab berbanding mengharapkan penyelesaian pihak lain, sama ada dari sekolah ataupun dari pihak kerajaan sendiri. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah ibu bapa adalah mengajarkan mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat kepada anak-anak. Sentuhan selamat merupakan sentuhan yang boleh membuatkan seseorang itu berasa selesa dan tidak menimbulkan perasaan malu. Contohnya, kita ajar anak kita sentuh mana yang tak boleh sentuh. Contohnya kawasan kemaluan, kawasan yang sensitif lah. Okay. Kalau sentuhan yang tidak selamat pula adalah sebaliknya. Okay, tapi perlu diingatkan, dalam kita nak mendidik mengenai pendidikan seksual terhadap anak-anak, ibu bapa haruslah mempunyai hubungan yang erat. Kerana apa? Kerana apabila anak ni dah ada hubungan yang erat, dia akan jadi tidak segan dan selesa untuk meluahkan isi hati mereka mengenai apa-apa yang mereka nak tahu mengenai berkaitan dengan badan mereka sendiri. Okay. Untuk itu, perbuatan sexual grooming oleh manusia durjana juga dapat dielakkan. Saya tahu, mungkin ramai yang tidak mengetahui apakah maksud sexual grooming. Okay. Sexual grooming ialah satu perbuatan di mana pemangsa mula membina kepercayaan yang mendalam antara mangsa, dan setelah kepercayaan tersebut dibina, pemangsa mula menormalisasikan perbuatan seksual ke atas mangsa. Sekiranya anak-anak kita tidak didedahkan berkaitan dengan sentuhan selamat dengan lebih awal, sudah pasti anak-anak akan merasakan perbuatan tersebut adalah tidak salah dan normal yang ditunjukkan sebagai tanda kasih sayang. Pernah saya menerima soalan daripada ibu bapa yang menanyakan saya, bilakah waktu yang sesuai nak ajar pendidikan seksual kepada anak-anak? Okay, saya ambil karya daripada Dr. Abdul Nasir Ulwan berkaitan bertajuk Tarbiyatul Aulad. Beliau mencadangkan 5 fasa utama. Fasa yang pertama, ketika anak berusia 2 hingga 6 tahun, kita ajarkan mengenai konsep kebersihan, penggunaan nama alat surat yang betul dan pendedahan kepada konsep aurat dan malu. Fasa yang kedua, bermula umur 7 hingga 9 tahun, kita ajar ke anak mengenai aspek batas-batas pergaulan dan batas penglihatan. Kita ajar dari segi ikhtilat lah, dari segi aurat setakat mana. Okay. Fasa ketiga, anak tu berusia 10 hingga 13 tahun, kita ajarkan mereka apa itu nafsu dan macam mana nak mengawal nafsu. Okay. Yang ni saya pasti muslimat mesti tahu apakah cara nak mengawal nafsu. Okay. Seterusnya, fasa yang keempat, ilmu tentang perhubungan seksual. Kita akan ajarkan kepada anak-anak ketika mereka berusia 14 hingga 16 tahun. Dan fasa terakhir di mana anak-anak berusia 16 tahun ke atas, kita ajar mengenai perhubungan seksual hanya boleh dilakukan selepas berkahwin. Kerana ketika fasa umur tersebut, mereka sudah mempunyai cenderung untuk mempunyai pasangan hidup. Okay, kesimpulannya kita boleh tengok bahawa bapa zaman sekarang kena sedar, zaman lampau tak sama dengan zaman sekarang. Zaman lampau main lain-lain kat sawah tak ada masalah. Sekarang ni sangat-sangat mencabar untuk mendidik anak-anak kita. Kita dah jaga elok pun dia masih terdedah dengan bahayanya seksual. Okay, maka peranan ibu bapa dapat membantu pengimplementasian pendidikan seksual dalam institusi pendidikan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Cikgu, begitu jelas sekali hujah yang diberikan oleh Cikgu. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Begitu banyak sekali ilmu yang dapat dikongsikan pada hari ini. Masa begitu mencemburui. Kesimpulannya di sini, sebenarnya semua pihak memainkan peranan penting dalam memberikan pendidikan kesihatan reproduktif ini atau pendidikan seksual kepada anak-anak. Pendidikan ini mengajar kita untuk lebih mengenali, lebih sana dan lebih menyayangi diri sendiri. Pendidikan ini bukan bertujuan, bukan terhad untuk anak-anak kita sahaja sebenarnya, tapi untuk golongan dewasa juga dalam menjaga kesihatan reproduktif masing-masing. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bersua lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri saya sendiri. Okey, sekarang saya buka peluang untuk hadirin hadirat di Google Meet yang hadir hari ini untuk mengajukan soalan jika ada. Persilakan.
Okey, terima kasih atas persembahan yang sangat menarik. Saya cuma ingin uh, membuka pertanyaan kepada ahli panel. Bagaimanakah sebagai contohnya di bidang pendidikan, kita ingin convince ataupun meyakinkan ibu bapa bahawa kita perlu mendedahkan kesihatan reproduktif ini kepada anak-anak kita mengikut peringkat umur mereka sebab kita tak naklah bila sebut seksual tu bukannya kita ajar dia daripada kecil sepatah kata cikgu Joanna tadi mungkin dia ada peringkat-peringkat dia yang 5 peringkat tu kan. Okay, so soalan saya ialah bagaimana nak convince ibu bapa tu sendiri. Okey, untuk soalan ini mungkin kita boleh minta Cikgu Juaina atau saya sendiri. Cikgu Ju? Adakah? Okey, bagi pendapat saya, bagaimana untuk kita convince ibu bapa tu, ibu bapa sendiri perlu diberi pendedahan, diberi pendidikan. Mungkin cara ajar ibu bapa masa dulu-dulu berbeza dengan sekarang. Kita tak boleh nak samakan cara mengajar bagaimana mak kita mengajar kita dengan kita mengajar anak kita. Sebab kita dalam generasi yang berbeza, dalam era yang berbeza. Jadi memberi pendedahan terhadap perkara ini adalah satu kemestian kerana anak-anak sekarang sangat-sangat terdedah dengan pelbagai masalah internet, video-video yang tidak bermoral, kawan-kawan yang tidak tahu cara percakapannya macam mana. Jadi bagaimana untuk kita dedahkan kepada ibu bapa tu, ibu bapa tu sendiri perlu mencari inisiatif seperti contoh kita, ibu bapa yang masuk forum ini boleh tahu apa, okey, boleh belajar mengenai 5 fasa tadi, bagaimana untuk mendidik anaknya mengenai kesihatan reproduktif ini, mencari maklumat menyertai majlis-majlis ilmu untuk tahulah bagaimana untuk mendidik anak mereka dalam kesihatan reproduktif ini. Kerana ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi adalah satu pendidikan yang perlu untuk anak kita. Itulah semoga menjawab soalan daripada Dr. Khalidah. Okey, so terima kasih oleh kerana masa dah tamat, jadi saya minta undur diri. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih Doktor. doktor. Siapa yang ada ni? Okey, terima Terima kasih, kasih Doktor. semua yang hadir.